Jadi kalau kita perhatikan tugasan yang telah pun diberikan meliputi satu tugasan yang komprehensif yang memerlukan tuan-tuan memberikan perhatian yang khusus terhadap kaedah-kaedah pengajaran yang tuan-tuan jalankan khususnya. Cumanya saya tak pasti minggu ni belum boleh lagi untuk membuat rakaman kan. Di rakaman itu boleh tuan-tuan buat ketika sekolah sudah buka nanti. Persoalan timbul macam mana nak buat pilihan terhadap model dan kaedah pengajaran yang tuan-tuan rasakan paling sesuai. Kadang-kadang pemilihan itu adalah sesuatu yang rumit untuk kita fikirkan. Sebab cara yang terbaik bagi saya lah untuk memberitahu kepada tuan-tuan, cuba lihat kalau tuan-tuan nak plan lah nak plan jangka masa panjang untuk tahu lebih banyak. Lihat kepada model-model yang saya beritahu semalam dan lihat kaedah yang tuan-tuan rasa tuan-tuan mempunyai kebolehan untuk melaksanakan pengajaran. Cuba pilih daripada kelompok model yang berbeza supaya tuan-tuan faham cara hendak melaksanakan kaedah pengajaran yang berbeza. Bila berbeza, tuan-tuan akan memperkayakan satu ialah ilmu, dua ialah kemahiran. Tuan-tuan jadi orang yang lebih tahu bahawa kaedah mengajar ni sebenarnya ada banyak. Bukan hanya terhad kepada satu-satu perkara sahaja. Jadi ada banyak kaedah yang boleh kita lihat. Dan macam saya katakan, andai kata tuan-tuan berhasrat untuk satu ketika menyambung pengajaran ke peringkat sarjana pendidikan, maka tuan-tuan sudah boleh dah memikirkan cara untuk menghasilkan kertas projek, projek ataupun tesis yang perlu tuan-tuan hasilkan. Ramai orang merasakan bahawa susahnya mencari masalah. Sebab bila kita di peringkat pengajian postgraduate ni yang paling susah ialah cuba memikirkan tajuk projek. Apa masalah yang kita nak buat? Itu yang jadi masalah. Sebab selalunya kita hidup macam tak ada masalah. Tiba-tiba diminta mencari masalah. Memang masalah lah akan timbul kan. Tetapi ini memberikan satu panduan. Kerja khusus yang tuan-tuan buat ini menjadikan tuan-tuan satu asas, menjadikan asas yang paling penting, paling berguna. Untuk peringkat sarjana misalnya, tuan-tuan boleh bandingkan dua model ataupun dua kaedah. Yang lebih besar model lah, yang kecilnya ialah kaedah. Jadi berdasarkan family atau kelompok model tu, tuan-tuan sudah boleh hasilkan satu tajuk kajian. Misalnya tuan-tuan nak tengok keberkesanan dua kaedah ini. Contoh kaedah inquiry dengan kaedah kooperatif. Sebab inquiry di bawah behavior, kooperatif di bawah sosial ataupun di bawah sistem konstruktivism. Jadi dua model yang berbeza family ini kita nak tengok sejauh manakah kedua-duanya ini berkesan dalam kita melaksanakan pengajaran di bilik darjah. Tuan-tuan buatlah 6 minggu rancangan pengajaran, minimumnya 6 minggu
ataupun bukan 6 minggu lah sebenarnya, 6 sesi pertemuan. Yang terbaik adalah 10 ya. 6 sesi pertemuan mengajar, gunakan 2 kelas sebagai tempat ujian. Maka kelas A gunakan kaedah, mungkin kaedah kaedah mastery ke apa ke yang tuan-tuan nak, dan satu lagi kelas gunakan kaedah kooperatif. Sebelum melaksanakan tu buat pre-test, buat satu ujian yang setara, yang sama, dan tengoklah hasilnya. Kemudian laksanakan eksperimen terhadap dua-dua kelas. Satu kelas didedahkan kaedah inquiry ataupun kaedah mastery, itu pulang pada tuan-tuan. Satu lagi kaedah kooperatif, run atau jalankan selama tempoh 6 sesi pengajaran, dan buat satu lagi ujian post test ya, ujian. Dan kita akan dapati bahawa ada tak perbezaan berasaskan kepada perbezaan dengan pre-test. Markah bagi dua-dua kumpulan pre-test dan bezakan dengan post-test dua-dua kumpulan. Dan kita gunakanlah statistik sama ada guna t-test ataupun ANOVA. Ya. Kita lihat yang mana sebenarnya pelajar akan lebih berminat. Adakah mereka lebih berminat terhadap model mastery atau inquiry, ataupun satu lagi ialah kaedah kooperatif. Jadi kita runlah, gunakan SPSS, tengok statistik ANOVA dan bandingkanlah. Sama ada A lebih baik pada B atau B lebih baik pada A. Di situ akan memberikan kita jawapan. Itu selesailah satu peringkat pengajian sarjana. Tengok. Okey. Sebab itu saya nak dalam kursus ini tuan-tuan cuba mahirkan, cuba fahami, sebab di sini banyak perkara yang tuan-tuan boleh explore, ya, boleh timbulkan. Okey. Jadi saya harap tuan-tuan sudah mula menyiapkan tugasan satu ya. Selepas ini mungkin ada lagi tugasan seterusnya menyusul. Jadi takut terbeban dan jam banyak sangat. Kesian kata tuan-tuan ya. Okay, ada pertanyaan untuk tugasan yang telah dilaksanakan? Kalau ada sila lihat. Mengapa timbul tenggelam ni? Ada, saya tak ada. Tak ada ya? Okey, kita cuba, sebab ada juga yang hubungi saya, WhatsApp pada saya, proses untuk penghasilan kan. Tugasan tu saya cuba ulang balik untuk tuan-tuan benar-benar faham cara nak mengolah. Sebab kalau ada yang berhubung dengan saya, maknanya saya merasakan ada di antaranya yang kurang jelas. Jadi untuk mengelakkan keraguan, saya akan terangkan satu lagi. Pastikan tuan-tuan benar-benar faham ya. Sebab tugasan yang ada ni terlalu besar skopnya kan. Bila terlalu besar maknanya 100% di situ. Satu jumlah yang besar untuk satu tugasan. Saya akan cuba berikan semula benda yang sepatutnya sudah ada ya, tuan-tuan sudah maklum. Ini sekadar penjelasan saja.
Semoga selepas ni semuanya dapat faham kan. Baik, apakah perkara yang perlu tuan-tuan siapkan? Sebab tugasan yang ada ni membaikkan 100%. Dia ada 5, 4 itu dalam satu, kemudian yang forum tu asing ya. Asing maknanya kena hasilkan yang terasing. Tapi yang lain dia wujud dalam satu tugasan sebenarnya. Cuma diasing-asingkan. Apa dia? Ini dia. Satu ialah set rancangan pengajaran harian yang tuan-tuan kena buat tu, RPH. Kedua ialah JSU, jadual spesifikasi ujian. Maknanya tuan-tuan kena bersiap sedia, bukan bersiap sedia, maknanya terus saja laksanakan bagaimana kita nak buat jadual spesifikasi ujian dan set-set soalan. Set-set soalan. Baik, macam mana nak hasilkan ini? Ini bukan soalan peperiksaan apa. Ini ialah soalan-soalan yang dihasilkan merujuk kepada hasil pembelajaran pada rancangan pengajaran harian. Contohnya kalau ada 3 rancangan pengajaran harian, macam mana kita nak tetapkan soalan-soalan yang kita nak tanyakan kepada pelajar-pelajar memastikan bahawa setiap hasil pembelajaran itu tercapai. Jadi JSU itu merujuk kepada soalan-soalan atau pertanyaan-pertanyaan yang dibina bagi memastikan hasil pembelajaran dapat dicapai. Ingat tu, dia bukan soalan peperiksaan. Ya. Baik, yang ketiga C, pengajaran mikro, makro dan refleksi. Ini 3 sekaligus. Jadi kita akan lihat nanti, bukan petang lah, maknanya selepas rehat kita akan cuba memastikan tuan-tuan faham macam mana mengendalikan micro teaching. Makro ni keseluruhan ya, penuh, itu makro. Micro ni ialah kemahiran-kemahiran spesifik yang tuan-tuan merasakan perlu tahu. Ya, perlu menguasai untuk memastikan bahawa sepanjang pengajaran makro itu tidak akan ada masalah. Jadi mikro ni ialah satu skop yang spesifik kecil. Contohnya macam mana nak buat set induksi yang paling tepat, paling betul. Sebab set induksi ni walaupun tempoh waktunya lebih kurang 5 minit tetapi memberi impak yang sangat besar supaya murid rasa macam mana ya? Rasa gembira, rasa bersedia untuk belajar daripada cikgu-cikgunya. Dia macam ni lah. Saya bagi contoh atau analogi. Anak kita ni kalau dalam satu keluarga, kita belum pergi. Kita kata nak bawa anak-anak pergi jalan-jalan lah ya, pergi jalan-jalan. Katalah kita beritahu kepada anak-anak, okey, kita nak pergi ke Pulau Pangkor lah, kita kata nak pergi ke Pulau Pangkor pada cuti minggu depan. Okey, jadi anak-anak kita ni yang kecil ni, dia tak pernah pergi Pulau Pangkor. Mereka akan mula bertanya-tanya kepada kita, Pulau Pangkor di mana? Apa yang ada di Pulau Pangkor? Makanan dia sedap tak? Tidur dekat mana? Jadi anak-anak yang kecil ini terlalu teruja dan mahukan keterangan dan penjelasan daripada kita untuk membawa mereka ke Pulau Pangkor itu. Ya, maknanya belum pergi lagi, tapi mereka teruja nak tahu tentang tempat yang bakal kita pergi. Kan? Jadi begitulah keadaannya ketika waktu kita masuk ke kelas. Kita belum mengajar lagi, belum. Tetapi situasi menimbulkan keinginan untuk murid-murid itu nak tahu lebih lanjut.
apa yang mereka nak pelajari ini. Suasana inilah yang menimbulkan bilik darjah yang ceria, yang seronok, yang menghiburkan dan sebagainya lagi ya. Tidaklah menjadi terlalu kusam, muram dan sebagainya. Itu salah satu. So ada berapa mikro yang ada dalam satu tempoh pengajaran, katakanlah 30 minit. Apa bentuk kemahiran lain? Ada banyak ya, ada berpuluh. Contohnya ialah kemahiran di peringkat apa? Perkembangan ya. Di sini ada banyak. Contohnya macam mana kita nak pastikan murid menguasai perkara yang bersabit dengan jawapan kepada soalan-soalan. Sebab sepanjang tempoh mengajar, kita ada apa yang dipanggil pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah ni memerlukan cikgu ada kemahiran untuk menyoal pelajar. Soalan kita mestilah menepati hasil pembelajaran yang telah pun kita rancang lebih awal. Bukan sekadar bertanya untuk bertanya. Tidak ya, kita plan bertanya untuk memastikan murid boleh mengarah kepada menjawab objektif atau hasil pembelajaran yang telah ditetapkan. Contohnya, murid dapat mengenal pasti jenis-jenis rumah di Malaysia. Tiba-tiba kita soal murid kan, apakah bangunan tertinggi di London? Apakah bangunan tertinggi di Perancis? Kan pelik soalan itu kan. Hasil pembelajaran boleh, murid boleh menyatakan jenis-jenis rumah di Malaysia. Tiba-tiba kita tanya bangunan tertinggi di dunia ialah apa? Jadi soalan itu tak ada sangkut paut pun, tak ada mengena pun. Sedangkan kita sudah masuk dalam penyampaian pengajaran, PDP itu dah masuk. Tapi tidak berlaku disebabkan oleh kesilapan cikgu dalam menyoal. Kemudian apa lagi? Jadi seterusnya boleh saja, tak ada masalah. Kemahiran-kemahiran penyampaian, kaedah. Ya. Kemudian kemahiran komunikasi. Contohnya, bagaimana kita memastikan suara kita jelas, tepat dan boleh difahami oleh murid-murid. Jadi kemahiran menyampaikan pengajaran juga adalah sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi. Kemudian kemahiran apa lagi? Ia berkaitan dengan kemahiran menggunakan kaedah yang tepat. Jadi kita dah pilih kaedah, contohnya kaedah kooperatif. Jadi ada berapa kaedah kooperatif sebenarnya? Ada 50 teknik menggunakan model kooperatif tu. Ada 50. Jadi yang mana kita nak guna? Ada yang 2 pasangan ni secara pasangan, ada yang 4 orang, ada yang round robin dan banyak lagi. Jadi yang mana kita nak guna? Jadi bukan sekadar saya nak guna kaedah kooperatif lah. Tapi kita tak tahu rupanya dalam kaedah kooperatif tu ada banyak teknik. Jadi kita kena kenal pasti teknik yang mana yang kita nak guna. Pastikan betul prosesnya. Lagi apa? Okey, kemahiran membuat penutup. Contohnya kita nak tutup kelas. Waktu tinggal lagi 2 minit kita nak habis. So macam mana kita nak tutup kelas? Set induksi buka kelas. Dalam penutup sudah pasti ada rumusan yang perlu pelajar kuasai. Siapa yang buat rumusan? Terpulanglah cara mana tuan-tuan nak rumuskan. Yang terpenting ialah pelajar sudah menguasai apa yang kita ajarkan sebelum kita tinggalkan kelas. So di sinilah kalau saya lebih berminat menekankan bahawa
muridlah yang membuat rumusan, sebab kita nak tahu sepanjang kita mengajar itu adakah pelajar benar-benar telah menguasai. Jadi kita mintalah pelajar, ya, beberapa pelajar secara rawak untuk mereka merumuskan apa yang telah mereka pelajari, ya, dengan melihat kepada keseluruhan proses dari awal hinggalah akhir. Contohnya, hari ini kita belajar tentang apa? Apakah hasil pembelajaran yang kita telah pelajari? Ya. Apakah isi-isi pelajaran bagi setiap hasil pembelajaran yang telah pun kita pelajari? Jadi berdasarkan kepada jawapan murid, kita dapat kepastian, okey, murid telah pun menguasai pada hari ini. Itulah penutup. Kemudian kemahiran refleksi. Macam mana cikgu buat refleksi pengajaran? Selepas habis tamat pengajaran, kita akan fokus kepada, okey, apa lagi yang kita perlu baiki diri kita ini. Kita sentiasa bermuhasabah untuk menilai diri kita, adakah hari ini lebih baik daripada yang kita buat semalam. Berdasarkan kepada muhasabah itu, kita akan dapat menilai diri kita sendiri. Refleksi ini kita bukan tengok orang lain. Refleksi ini macam kita tengok cermin. Kan? Hari-hari kita tengok cermin. Pasal apa? Sedangkan kita tahu, okey, rupa wajah kita tak pernah berubah pun. Ada tiba-tiba hari ini mata kita duduk di tepi. Ada hari ini hidung kita telah pun beralih ke belakang. Sudah pasti tidak, ya. 20 tahun usia kita contohnya, ya. 25 tahun usia kita contohnya. Wajah kita tetap sama. Tetapi mengapa setiap hari bila kita nak keluar rumah lepas mandi, ya, nak keluar rumah, kita tengok cermin? Mengapa? Kita nak baiki diri kita, kan? Kita tak pasti adakah tadi kita pakai lipstick betul ke di tempatnya? Atau kita pakai tudung tadi, betul ke keadaan tudung itu? Dan kita sentiasa buat koreksi diri, kan? Itu baru pakaian kita. Tata hias wajah kita. Ya. Apatah lagi mengajar. Mengajar kita berada bersama pelajar. Kalau satu waktu 30 minit, dua waktu 60 minit. Jadi adakah sepanjang 60 minit kita bersama dengan murid itu, murid benar-benar sudah dapat apa yang kita berikan? Kan? Jadi kita merenung diri lah, refleksi diri. So refleksi ini akan balik kepada objektif hasil pembelajaran. Dia akan balik ke sana. Ya, Muhammad Izhan, ada apa yang nak ditanya? Kalau nak tanya, tanya ya. On-kan mic dan tanyalah. Kalau tidak ada tanya, off-kan mic. Maaf, saya terbuka mic. Okey, terima kasih. Tak apa. Jadi kalau kita perhatikan, kan, refleksi ini akan meletakkan diri kita sentiasa cuba baiki mana-mana kelemahan yang ada. Contohnya tadi waktu mengajar, untuk pastikan objektif satu tercapai, kelihatannya ada pelajar yang masih lagi tidak jelas, ragu-ragu dan sebagainya. Jadi kita lihat semula mengapa, ya, keadaan itu berlaku. Apa puncanya, kan? Adakah soalan yang kita tanyakan tadi kurang jelas? Adakah penyampaian kita terlalu tinggi arasnya atau apa? Jadi di bahagian refleksi inilah kita akan melihat apa tindakan yang perlu kita buat. Susulan, ya, susulan. Kita dapati keraguan pelajar. Jadi tindakan susulan kita kena perbetulkanlah pada next lesson pengajaran yang akan datang. Jadi itu akan berterusan. Refleksi ini akan berterusan setiap hari kita masuk kelas. Selepas habis sesi pengajaran, kita akan duduk dan tuliskanlah.
dia macam catatan diary lah, ya. Tapi kalau diary itu apa saja dalam kehidupan kita, tapi refleksi ini catatan dalam tempoh waktu pengajaran. Supaya kita tidak mengabaikan ada murid rupanya yang perlukan perhatian untuk mereka menguasai. Sebab itulah konsep pendidikan ini sebenarnya ialah tidak mengabaikan murid yang lemah. Ya, tidak mengabaikan murid yang lemah. Istilahnya ialah nanti tidak ada seorang murid pun tertinggal di belakang. Dalam pendidikan ini, harapan negara ialah memastikan semua murid ini akan terus meningkat pencapaiannya. Ini yang diharapkan. Ini bukan perkara baru, tuan-tuan. Bukan perkara baru. Kalau tuan-tuan bacalah satu buku ditulis oleh Evan Eilish, ya, sampai-sampai nak tidur, tuan-tuan search Google, tuliskan nama Evan Eilish, Illichs, Ivan, ya, Evan Eilish. Dia ada menulis sebuah rencana di bawah judul Deschooling Society. Ya, Deschooling Society. Dia menulis tahun 60-an, ya, kalau tak silap saya tahun 67. Lama dah tu. Dia buat satu penulisan dan dia membuat satu kesimpulan. Kesimpulan apa? Kesimpulannya mengatakan bahawa murid, pencapaian murid, ya, ini dia punya dapatan akhir, pendapat dia lah. Apa yang dibawa oleh murid ke sekolah, ingat baik-baik ya, apa yang dibawa oleh murid ke sekolah merupakan faktor terbesar dalam menentukan pencapaian mereka. Apa maksudnya? Tuan-tuan faham tak tu? Statement tu? Apa yang dibawa oleh murid ke sekolah merupakan faktor terbesar penentu kejayaan mereka. Apa maksudnya? Siapa yang nak beri ulasan? Kita sama-sama bahaskan ini supaya tuan-tuan faham istilahnya. Ada siapa nak cuba berikan pendapat yang dinyatakan oleh Evan Eilish itu pada tahun 1967, ya. Sampai sekarang perdebatan itu terus berlaku, perdebatan. Hasil dari inilah. Ya, sila. Antara faktor kejayaan adalah apa yang dipelajari semasa berada di sekolah. Okey, dengar baik-baik statement yang dikeluarkan ini. Ini havoc di satu dunia, ya, bukan kita di Malaysia. Satu dunia sudah mula sedar dan akhirnya mengubah pendidikan dunia. Hasil dari statement yang dikeluarkan oleh Evan Eilish ini mengubah persepsi dunia terhadap pendidikan. Dengar baik-baik apa yang dikata. Apa yang dibawa oleh murid ke sekolah merupakan faktor utama penentu pencapaian mereka. Saya ulang. Apa yang dibawa oleh murid ke sekolah. Ya, apa yang dibawa oleh murid ke sekolah menjadi penentu utama kejayaan mereka. Boleh? Siapa nak memberi ulasan lagi? Faham ni statement yang diberitahu? Apa maksudnya? Buat buku. Pengalaman sedia ada murid, boleh, sir?
So dari Contohnya mana mungkin pengalaman itu? Daripada mungkin rumah. di rumah ataupun di mungkin pengalaman sewaktu belajar di tempat lama Mhm. ataupun di rumah pembelajaran di rumah secara tak langsung. Okey, setuju tak dengan statement itu? Apa yang dibawa oleh murid ke sekolah menjadi penentu utama kejayaan uh, pencapaian mereka di sekolah. Apa yang murid hendak sebenarnya di sekolah, itu yang menjadi penentu kejayaan dia di masa depan tu. Apa yang dia mahu di sekolah tu. Apa objektif dia, apa matlamat dia. Okey. Uh, dia begini sebenarnya. Tuan-tuan cuba dengar baik-baik, fahami ayat yang saya sebut ini. Ini kalau satu dunia menjadi rasa tercabar, pendidikan dunia, bukan kita saja. Ayat itu memberikan implikasi yang besar dalam pendidikan dunia. Hanya satu ayat itu. Ya. Apa yang dibawa. Bila sebut apa yang dibawa, apa maksudnya? Bagi kanak-kanak, apa yang dibawa? Murid tu. Maknanya ialah latar belakang murid itulah apa yang dibawa oleh murid ke sekolah. Ini bermakna murid datang ke sekolah dari latar belakang mereka. Mereka hidup di keluarga yang bagaimana, masyarakat bagaimana dan sebagainya menjadi penentu pencapaian mereka. Apa yang dibawa oleh murid ke sekolah menjadi penentu utama kejayaan mereka. Ini bermakna sekolah tak ada peranan untuk meningkatkan pencapaian murid. Murid itu berjaya kerana latar belakang mereka adalah daripada keluarga tertentu. Anak orang kaya lazimnya pandai. Anak orang miskin lazimnya bodoh. Cikgu tak upaya untuk meningkatkan anak-anak orang miskin setara dengan anak-anak orang kaya. Ini contohnya lah. Nampak tak maksudnya? Jadi maksud yang tersirat di sini, Ewan Ellis mengatakan bahawa sekolah seolah-olah tidak ada peranan dalam meningkatkan pencapaian murid. Itu sebab dikatakan apa yang dibawa oleh murid ke sekolah menjadi penentu pencapaian mereka. Setuju tak statement itu? Setuju. Saya tak. Tidak setuju. Inilah Tak yang setuju menjadi langsung. inilah yang menjadikan dunia selama ini berabad-abad lamanya orang melihat, masyarakat melihat bahawa sekolahlah menjadi tempat untuk meningkat. Dikatakan begitu. Tetapi penulisan Eilish ini membuka mata dunia seolah-olah kita dikejutkan dari tidur. Barulah mereka terfikir, betul juga. Betul juga. Okey, contohnya, mengapa pencapaian murid-murid luar bandar dikatakan rendah berbanding dengan pencapaian murid di bandar? Mengapa? Sebab latar belakang murid di kawasan luar bandar rata-ratanya adalah golongan kurang berkemampuan. Jadi mereka tidak ada kelebihan untuk menandingi kawasan bandar. Sebab itu pencapaian mereka biasa-biasa saja. Mampu tak cikgu lonjakkan menandingi murid-murid yang ada di bandar? Nampak tak jawapannya? Tak mampu. Tak mampu. Boleh faham? Maksudnya begitu. Kanak-kanak yang masuk ke sekolah dalam situasi lembam, kategori lembam, mampu tak cikgu memandaikan dia? Pandai dia? Mampu tak? Okey, saya tanya cikgu-cikgu ni, tuan-tuan ni.
Kalau benar-benar cikgu itu merasakan berkebolehan untuk meningkatkan pencapaian, ini bermakna cikgu itu mampu. Contohnya doktor. Seorang doktor, pesakit datang dalam keadaan nazak. Di bawah rawatan doktor, penyeliaan doktor, akhirnya pesakit itu sembuh. Ini bermakna kejayaan doktor itu ialah mampu. Walaupun dengan kita kata dengan kuasa Allah, tapi dengan ikhtiar doktor itu mampu menyembuhkan. Tapi pelajar yang tak dapat nak pandai masuk ke sekolah dari darjah 1 sampai tingkatan 5 tetap fail dengan bergaya, tetap gagal dengan bergaya. SPM dia straight gagal. Maknanya dari UPSR dia gagal, PT3 dia gagal, SPM dia gagal. Nah, di mana peranan cikgu? 11 tahun cikgu mengajar dia tak berupaya untuk meningkatkan pencapaian. Nah, inilah yang diperkatakan oleh Iwan Illich itu. Nah, sekarang mari kita cuba berhujah. Saya pun tak kata setuju tak setuju. Saya nak lontarkan ini kepada tuan-tuan. Tadi yang tak setuju dengan pernyataan tersebut. Apa hujah tuan-tuan? Apa hujah tuan-tuan? Boleh berhujah. Kita akan katakan bahawa menyangkal hujah Iwan Illich yang mengatakan bahawa apa yang dibawa oleh murid ke sekolah menjadi penentu utama kejayaan mereka. Kita menyanggah, kita katakan sekolahlah memainkan peranan terbesar, memainkan peranan utama dalam menentukan kejayaan. Tanpa adanya sekolah dan cikgu-cikgu, murid takkan berjaya. Itu hujah kita lah. Apa buktinya? Kita lihat hari ini, antara sekolah dengan pusat tuition, yang manakah disanjung oleh pihak masyarakat? Pusat tuition. Ya, pusat tuition. Ini bermakna adanya pusat tuition menafikan keupayaan sekolah untuk memastikan murid berjaya. Siapa yang pergi ke pusat-pusat tuition tu? Anak golongan mana? Golongan orang-orang kaya. Orang-orang anda. Sekali lagi. Ya, maknanya latar belakang murid itulah menentukan kejayaan. Atas usaha mereka menghantar anaknya pusat tuition, maka mereka cemerlang. Dan adanya pusat tuition itu sebenarnya menunjukkan kegagalan pihak sekolah dan pihak guru-guru lah. Kalau cikgu dan sekolah berjaya, pastinya pusat tuition ini tidak perlu ada di Malaysia. Sebab mereka memberikan pendidikan yang sama. Jadi muncul pusat tuition di merata-rata. Dan ibu bapa masyarakat percaya pusat tuition itulah menjadi sebab untuk lulusnya anak dia dalam semua peperiksaan. Susah juga kan hujah kita nak menafikan. Ada sesiapa yang boleh mematikan hujah Illich ni? Itu yang saya kata, satu dunia terkejut dengan laporan itu. Tuan-tuan baca buku itu sangat sinis. Dan akhirnya apa yang dikata dalam satu buku, Deschooling Society, nanti buka tajuk buku itu, Deschooling Society, dicadangkan supaya sistem sekolah ini ditutup. Lagi hebat. Tutup sahaja sekolah. Tuan setuju? Nah, tutup sekolah. Kalau sekolah tidak mampu meningkatkan pencapaian, tutup. Persoalan timbul, kalau tutup sekolah, siapa nak berikan pendidikan? Baik, dicadangkan supaya pendidikan yang ada ini serahkan kepada
ahli masyarakat yang pakar. Apa maksudnya? Pendidikan yang ada ini serahkan kepada ahli masyarakat yang pakar. Ini kita nak lahirkan craftsman. Craftsman maknanya ialah orang yang berkemahiran, skill tinggi. Apa yang dikatakan itu betul, ada betulnya. Saya bagi contoh beginilah. Di Malaysia ini, sistem pendidikan yang ada tidak memberi jaminan seseorang itu akan berjaya. Ini keadaannya. Ia tidak seperti negara-negara maju di mana pendidikan ini sebagai tempat leisure, tempat orang menghabiskan waktu sekadar untuk mendapatkan ilmu. Dan dia tidak, dari ilmu ini mereka tidak mengharapkan pekerjaan dari situ. Mungkin dari ilmu ni dia cuma nak menjadikan diri dia lebih tahu. Itu ialah negara-negara maju. Di Malaysia ini taraf pendidikan sangat dikaitkan dengan pekerjaan atau ekonomi lah. Pekerjaan. Kalau sekian level seseorang, inilah jawatannya. Maka A dan B sangat berkorelasi. Kalau SPM, inilah jawatannya. Kalau diploma, inilah jawatannya. Kalau degree, inilah jawatannya. So, ekonomi. Jadi, masyarakat berharap bila masuk ke universiti misalnya, maka bila keluar nanti, mereka akan dapat pekerjaan yang baik. Betul kan? Adakah itu realiti sekarang ini? Adakah realiti? Masuk universiti, tentu dapat kerja. Ada? Jaminan seperti itu? Belum. Dah tak tentu dah sekarang. Okey, tak ada kan? Tak ada jaminan. Itu sudah berakhir lebih kurang tahun 90-an dulu. Dah habis dah. Zaman saya bergraduan tahun 80, berapa ya, 87, 88 gitulah. Kerja sudah ada, menanti. Kita belum tamat, kerja sudah ada. Kita tinggal lagi memilih kerja mana yang kita mahu. Sebab waktu itu pendidikan tinggi di Malaysia tidak banyak. Ada lebih kurang 6 universiti yang ada di Malaysia ini. Universiti swasta belum ada ya. Belum ada. Universiti awam. Jadi graduan yang ada tidak ramai. Yang keluar dari mana-mana universiti tidak lebih daripada universiti tak lebih daripada 5,000 lah ya, tak lebih setahun. Hari ini graduan yang keluar, bayangkan kita ada 23 universiti, ada 23 IPG ya, yang cikgu-cikgu tu, maktab yang sekarang mengeluarkan degree. Kemudian ada lebih kurang 600 IPTS. Berapa dah jumlahnya tu? Jadi kalau graduan keluar, saya fikir mencecah ratusan ribu graduan. Tetapi peluang pekerjaan tidak berkembang, sektor ekonomi tidak berkembang. Ia menguncup. Tuan-tuan tahu macam mana nak tahu ekonomi negara berkembang atau tidak? Adakah peluang pekerjaan wujud atau tidak? Jangan dengar ahli politik bercakap, okey, tahun depan akan wujud 200 atau 2,000 atau 2 juta pekerjaan. Itu ahli politik. Betul. Cerita tak terpakai. Tak terpakai. Di mana tuan-tuan nak tengok sama ada peluang pekerjaan akan semakin banyak atau tidak? Bila? Dia tak boleh bohong yang ini. Yang ini tak akan bohong. Di mana tuan-tuan nak tahu? Masa belanjawan ke? Ya, pembentangan bajet mudah aja kita nak tahu. Ya.
So, ketika dibentang bajet, dia akan ada dua belanja pengurusan. Ya, belanja, dua perbelanjaan. Duit itu hendak dibelanjakan. Yang pertama ialah perbelanjaan pengurusan. Yang kedua, pembelanjaan pembangunan. Ya, dua ini, duit itu akan pergi. Duit negara yang katakanlah ada RM100. Duit negara kita ada RM100. RM100 ini akan dipecahkan kepada dua. Satu, belanja mengurus. Satu, yang kedua, belanja pembangunan. Baik. Macam mana kita tahu peluang pekerjaan akan terbuka luas? Macam mana? Dari dua belanja ni, macam mana kita nak tahu, okey, nampaknya tahun depan peluang pekerjaan pastinya akan banyak. Macam mana nak tahu? Dari dua perbelanjaan yang pergi ni, macam mana kita tahu? Boleh? Tuan ni. Pembangunan yang Betul. Ya, betul. Kalau kita lihat belanja pembangunan lebih besar pembiayaan dia, katakanlah daripada RM100, RM60 diperuntukkan untuk belanja pembangunan, RM40 lagi untuk pengurusan. Kalau begini, ya, peluang pekerjaan yang ada dalam negara pastinya akan terbuka dengan luas. Sebab belanja pembangunan ini akan pergi kepada projek-projek pembangunan yang ada. Jadi bila ada projek pembangunan, sudah pastilah perkembangan pesat dalam ekonomi. Sama ada ekonomi dalam negara atau pelabur-pelabur asing akan datang melabur ke Malaysia sebab negara sudah memperuntukkan sejumlah wang yang akan digunakan untuk membangunkan projek-projek. Nak bina, terpulanglah nak bina apa ya? Infrastruktur ke, bina tapak-tapak industri ke dan sebagainya. Jadi duit itu akan pergi menyokong pembangunan ekonomi. Belanja pengurusan berbeza. Belanja pengurusan ini duit hangus. Duit hangus. Maksudnya begini. Belanja pengurusan ini akan pergi untuk membayar segala bentuk gaji dan emolumen kepada semua penjawat awam. Jadi duit ini tak ada apa-apa. Maknanya bayar gaji, bayar allowance dan sebagainya habis. Ada kaitan pembangunan? Tak ada. Ini duit untuk bayaran. So, sejak dua menjak ini, negara Malaysia ini, peruntukannya besar di mana? Belanja mengurus atau belanja pembangunan? belanja mengurus. Cek balik. Ya. Sejak dua menjak ini, negara kita banyak duit habis untuk pergi kepada belanja mengurus. Duit banyak akan habis. Boleh faham tentangnya? So, di mana kaitannya? Kaitannya inilah yang saya kata tadi. Ya, habis duit dah. Duit tu habis untuk belanja duit bagi gaji allowance. Sebab itulah rakyat marah bangun. Contohnya bila kabinet Malaysia antara terbesar dunia. Bila kabinet banyak, duit bayar banyak, allowance dia banyak. Jadi keluar. Kemudian cadangan, ada dulu dicadangkan. Kalau tuan-tuan masih ingat bila Tun Mahathir naik sebagai Perdana Menteri kali yang kedua, dia mencadangkan supaya dikecilkan bilangan penjawat awam. Mengapa? Inilah rasionalnya. Sekarang ini gaji terlalu banyak diberikan kepada kaki tangan awam, termasuk menteri-menteri, Perdana Menteri dan semuanya itu ialah kaki tangan awam. Gaji banyak habis di situ. Kalau lebih daripada 50% gaji di situ,
sampai bila pun negara Malaysia sukar untuk memacu pembangunan negara. Sebab bilangan duit yang kecil itu takkan mampu untuk menyokong pembangunan yang baru. Ia hanya hanya mencukupi untuk kerja penyelenggara dan pemulihan sahaja. Kan? Sebab itulah susah nak buat contohnya jalan-jalan baru, highway baru, susah sebab duit itu tak ada. Yang ada ialah turap balik jalan, kan? Ya, betul tu. Balik. Sebab duit itu pergi ke situ, tak cukup untuk pembangunan. Berbanding kita dalam tahun 80-an, 90, duit kita banyak. Duit kita boleh pergi untuk bangunkan jambatan, bangunkan lebuh raya, bangunkan macam-macam. Sebab duit itu memang dichannelkan untuk pembangunan, peruntukan itu. Tapi sejak Menjak ini duit akan banyak pergi kepada pengurusan. Jadi kita tengok mudah. So kalau itu yang kita tahu, membaca ekonomi begitu, kecil lah harapan kan, kecil lah harapan bahawa susahnya nak cari pekerjaan. Ada bukan tidak ada, tapi tidak seluas dahulu. Macam zaman saya dulu, kita berada di semester akhir pengajian, belum tamat lagi. Graduan bulan 7, katakan bulan 4 tamat pengajian. Bulan 1, bulan 2, kita dah tahu dah ada beberapa surat tawaran untuk kita melapor diri setelah tamat pengajian. Jadi kita tinggal pilih lah. Katakan ada 5 tawaran. Nak kerja mana ni? Tanya kawan-kawan. Tanya kawan-kawan nak yang mana. Okey. Jadi terpulanglah yang mana kita mahu. Jadi yang kita mahu kita terimalah. Kita beritahu sekian tarikhnya tamat, kita akan datang untuk melapor diri. Bukan temu duga dah, tak ada temu duga, melapor diri. Itu dulu. Tapi sekarang sudah tidak ada suasana seperti itu. Ini contoh saya katakan. Baik, kita teruskan ke bahagian D itu, kit media. Kit media ni ialah bantuan lah. Ya, apa alat bantu. Semalam kita dah beri penerangan bahawa ada satu model pilihan iaitu Edgar Dale kan. Edgar Dale memberikan kita kun pengalaman pembelajaran apakah bahan bantu yang paling efisien, berkesan berdasarkan oleh kun yang dikemukakan. Yang berkesan itu ialah kalau kita boleh berikan pengalaman langsung kepada murid-murid. Ya. Kalau tak boleh, naik pengalaman buatan, contohnya model, simulasi dan sebagainya. Kalau tak boleh, video. Kalau tak boleh, naik lagi ialah gambar, visual. Tak boleh lagi, naik dalam bentuk teks dan lisan. Itu ialah susunan dikatakan. Jadi berdasarkan kepada kaedah yang kita pilih, kemudian hasil pembelajaran yang kita rancang, fikirkan apakah bahan bantu atau media yang kita pilih untuk digunakan. Mengapa media itu kita rasakan itulah yang paling berkesan, buktikan. Ya. Maknanya belum buat, tapi inilah yang kita pilih. Contoh tuan-tuan, katakanlah analogi yang mudah ya. Tuan-tuan nak pakai handphone, ada di luar sana ada banyak je nama handphone kan, macam-macam bentuk dan gaya. Tapi tuan-tuan sudah tetapkan, tuan-tuan nak beli apa? Contohnya sekarang iPhone 13. Betul kan? Ada lagi yang baru. iPhone 13. Jadi, mengapa? Kalau persoalan timbul, mengapa tuan-tuan beli iPhone 13? Mengapa tak beli Samsung, tak beli Oppo, Huawei dan sebagainya? Mengapa pilih iPhone itu 13? Trending. Tak tahulah ya. Masing-masing ada alasan. Kita kena terima alasan itu. Jadi sama juga dengan kit media.
Ada banyak media yang boleh kita guna. Mengapa tuan-tuan pilih yang itu? Katakan jenama A. Pilih A itu sebagai kit media untuk mengajar murid-murid. Untuk membolehkan murid faham. Jadi justifikasi inilah yang tuan-tuan kena hujahkan. Mengapa? So, setelah memberikan hujah mengapa, peringkat yang kedua ialah bagaimana nak operasikan, bagaimana media itu nak digunakan. Kita sudah ada hujah, okey, saya pilih A. Apa cara pun saya akan pilih A kerana A sahajalah yang membolehkan murid mudah faham. Itu hujah kita kerana ciri-cirinya begini. Jadi kalau saya guna kit A ataupun media A, murid pastinya akan mudah faham. So, dah confirm kita pilih A sebagai media. Sekarang persoalannya, bagaimana nak gunakan A itu secara berkesan? Tadi kita katakan mengapa, sekarang bagaimana? Bagaimana kita nak guna? Pengoperasiannya bagaimana? Jadi beginilah. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Maka kalau A digunakan mengikut langkah-langkah yang telah ditetapkan, pastinya ia akan memberikan kesan yang maksimum. Jadi, sudah pasti kita kena susun proses atau tata cara pelaksanaan. Semalam saya sebutkan kan, salah satu pengetahuan ialah prosedural. Inilah dia, macam mana prosedur nak melaksanakan. Okey, itu ialah kit media. Jadi kit itu digunakan sebenarnya bukan saja-saja kita guna. Hari ini kita seronok-seronok gunalah, saja nak guna. No, bukan begitu. Itu tak mencapai matlamat. Kadang kalau kita mengajar sesuatu tanpa kit media pun bagus. Ada sesuatu yang kalau kita ajarkan tanpa kit media, sangat bagus. Tak semestinya kit media itu akan memberikan tafsiran bahawa okey, kalau guna A ini mesti dapat A. No. Siapa kata? Tidak ada hujah begitu. Defend kepada situasi dan konten yang nak diajarkan. Contoh, katakanlah saya mengajar pendidikan Islam, tajuk ibadat, tajuk yang saya nak sampaikan ialah bab solat. Walaupun kit media ada, tak ada masalah. Ada videonya, ada catatannya. Tetapi kalau saya menjadi guru, mengapa tak saya gunakan diri saya sebagai role model? Saya akan demokan kepada murid-murid cara yang solat, yang betul. Okey. Jadi itulah yang paling berkesan, bukan video. Kecuali bagi seseorang yang tak boleh mengajarkan solat, ya lain. Tapi kalau kita boleh, come on. Kitalah model yang paling paling berkesan. Murid tengok. Kemudian kita minta murid buat pula seorang-seorang. Kita teliti satu persatu, buat checklist. Betul? Okey, sahih. Betul dah. Jadi inilah yang paling berkesan. Jadi perlu tak kit bahan media? Tak perlu pun. Ini bermakna hujah kita mengatakan bahawa tidak semua konten yang kita nak ajar mewajibkan mesti adanya media bahan bantu. Tak. Premis itu sangat salah. Kita hanya berkata ada perkara-perkara tertentu yang mempunyai ciri-ciri khas bahawa kalau kita guna media barulah dia memberi impak yang maksimum. Fahami itu, hujah kita itu. Boleh ya? Dan bila sampai ke jadi ABCD itu sebenarnya ada dalam satu tugasan. Satu tugasan yang besar yang boleh digabungkan untuk mendapat markah keseluruhan. Cuma kita pecah-pecahkan sahaja. Okey. Dan perlu diberi penjelasan. Contohnya A itu, set rancangan pengajaran harian. Kita bukan mahukan kamu buat rancangan RPA 4
RPH sudah. No, bukan. Ia akan bermula seperti yang saya terangkan semalam. Kamu pilih kerana apa? Okey, modelnya apa? Strateginya apa? Atau pendekatannya apa? Strateginya apa? Kaedahnya apa? Tekniknya apa? So, bila faham di sini, barulah ia berkaitan dengan RPH. Jadi, kena jelaskan itu dulu. Boleh ya? Misalnya kita nak gunakan 4 model yang berbeza. So, setiap satu kena berikan penjelasan supaya akhirnya inilah RPH yang paling sesuai pada penilaian tuan-tuan. Berikan penjelasan awal-awal mengapa ya, bagaimana. Mengapa dan bagaimana sentiasa cuba diberi penjelasan. Sebab itu markahnya 30. Bukan hanya siapkan RPH, 4 RPH sudah. Buat apa markahnya 30 ya. Di sini nak tahu. Kemudian jadual spesifikasi ujian dan set soalan. Yang ini ialah base kepada bila RPH itu sudah siap, lihat kepada hasil pembelajaran. Bila hasil pembelajaran, apa soalan yang akan ditanya kepada murid. Buat JSU-nya. Objektif 1, JSU-nya apa? Objektif 2, dia boleh buat dalam satu jadual pun, tak ada masalah. Cuma berikan penjelasan mengapa jadual itu dihasilkan sedemikian rupa. Kemudian pengajaran mikro dan makro. Jadi di sini dia rujuk kepada RPH yang telah dibuat. Jadi peringkat yang ini perincian bagi setiap satunya. Mikronya apa, makronya apa, refleksinya di mana. Okay. Dan akhirnya kit media yang saya katakan tadi, bagi setiap satu RPH, apa media yang akan digunakan. Jadi kalau ada 4 RPH, apa 4 media yang digunakan. Penjelasan harus tepat mengapa media itu yang kamu pilih untuk gunakan. Kemudian adakah kamu buat sendiri media itu atau kamu guna dari yang sedia ada atau kamu olah daripada bahan yang sedia ada untuk menepati. Jadi kemungkinan mana satu? Guna maknanya dah sedia ada. Pilih ada banyak. Pilih yang mana? 3, kamu olah. Okey. Yang sedia ada tidak menepati, kamu olah untuk sesuai digunakan. Dan yang terakhir ialah banner sendiri. Artinya belum ada. Tak ada lagi. Kamu buat. Jelaskanlah macam mana proses penghasilan. Dari A to Z dan akhirnya jelaskanlah keberkesanan dia. Boleh. Dan seterusnya ialah forum. Forum itu nanti selepas ini saya akan maklumkan ia akan digunakan atau akan dijawab atau tidak. Tapi oleh kerana forum itu saya hanya akan boleh keluarkan apabila MyGuru boleh dioperasikan ya. Tuan-tuan masuk. Maknanya selepas 23. Maknanya selepas minggu satu lagi lah baru boleh dibuka. Okey, ada pertanyaan? So, saya ada soalan. Okey, silakan. Kan untuk membangunkan kit media itu, kan daripada 3 RPH tu, adakah pilih salah satu sahaja daripada RPH tu untuk buat satu kit media? Ataupun tiga-tiga sekali? Semua sekali. Oh, semua sekali ya? Ya, semua sekali. Boleh? Daripada 3 RPH tu, 3 kit media lah kena buat ya? Ya, berlainan. Ikut tajuk yang tuan-tuan buat. Okey. Ya. Okay. Tamam. Ada lagi? Assalamualaikum sir. Waalaikumsalam. Ya. Soalan, kalau
kita tak nak RPS tu, kita tak nak buat yang kita bukan guru kelas. Contoh kita kelas masuk kelas lain. Boleh ke? Saya tak faham tu. Macam mana tu? Bukan guru kelas. Bukan kita buat kelas yang kita jadi guru kelas tu lah. Kita nak masuk kelas lain. Boleh. Pasal apa? Sebab saya mengajar sirah darjah 1 hingga 6. Okey. Saya nak masuk sirah darjah 5 lah untuk RPS ni. Lepas tu kelas tu hanya 2 waktu je dalam seminggu. Tak apa, tak ada masalah. Bukan, saya fikir begini. Ya, fikirkan secara mudah. Semester depan, tuan-tuan akan melaksanakan latihan kan? Praktikum kan? Ya. Saya lebih suka buat kerja Bismart. Tali harum. Betul. Jangan pening kepala. Saya cuba ajar tuan-tuan, belajar ni bukan susah. Ya, bukan nak suruh menipu, tak ada, tuan-tuan buat sendirilah. Tapi be smart maknanya bila dah buat di sini secara yang komprehensif, bila start latihan mengajar, tuan-tuan tak perlu dah kalang kabut. Ingat ya, tuan-tuan tidak mengajar dalam waktu yang sikit. Kalau pelajar SMP yang ada di kampus contohnya, ijazah pertama, mereka hanya mengajar lebih kurang 10 waktu seminggu, 10 waktu. Mereka ada masa nak buat semua itu. Tuan-tuan adalah guru di sekolah kan? Betul kan? Ya. Jadual waktu pada tuan-tuan sebagian besarnya penuh kan? Penuh seminggu. Ingat baik-baik. Jadi tuan-tuan akan berhadapan dengan kesempitan waktu. Masa tu nak siapkan, buat bahan-bahan tu dan sebagainya, maka ia mengambil waktu yang agak banyak. Contohnya, tuan-tuan nak kena buat RPS yang lain, bukan hanya 8 atau 10 mata pelajaran. 10 waktu seminggu, tapi mungkin 30 waktu seminggu. Yang itu hari-hari yang kena buat dan sebagainya. Maka beban itu mungkin menjadi semakin berat. Jadi sebab itu be smart. Sekarang ini pelan-pelan tuan-tuan buatlah plan untuk ke depan. Plan untuk yang ke depan. Yang ini boleh dapat markah, untuk LM nanti dah siap ada dah. Tak ada pening-pening. Kan? Benda ini sama je. Benda ni sama. Jadi buat yang tuan-tuan akan buat. Dah tahu dah. Tuan-tuan agak LM tuan-tuan akan jatuh bulan berapa? Akan sampai pada bulan berapa? Bulan 7 tu tuan-tuan mengajar, agak-agak sampai ke tajuk yang mana? Standby lah. Ya, buat daripada situ standby dah. Goyang kaki dah siap dah. Berapa minggu tuan-tuan akan mengajar? 12 minggu dah siap dah jadual waktu RPA saya dah siap dah, semua bahan-bahan dah ada, tinggal masuk kelas bawah kan, goyang kaki, deng je, fokus dah, itu je. Tapi kalau tuan-tuan nak memang mengajar kelas lain, saya tak kisah, yang penting tuan-tuan hantar upload saja jawapan ini. Ya, saya akan buka nanti di tapak khususnya yang ada, dan saya akan buka lah. Okey. Untuk pertanyaan, untuk set rancangan pengajaran harian ni saya tetapkan 3 kan? 3 ke 4? Okey, terpulanglah. Saya tak ada masalah. Nak buat 4 ke nak buat 10 ke? Sebab saya nak buat lebih. Kalau boleh saya nak buat siap-siap untuk sampai yang bulan 7 tu. Tak ada masalah. Begini. Kamu buat lebih untuk standby. Untuk tujuan pemakahan ini, saya akan pilih 4 saja. Tak ada masalah. Buatlah lebih. Habis markahnya untuk 4, takkan saya nak bagi tengok sampai 12. Tapi kamu standby sampai 12, it's okay. Tak ada masalah. Lagi bagus. Kurang-kurangnya benda tu dah siap. Ya. Jadi saya pun ada pilihan lah. Pilihan mana yang baik? Saya akan cari yang 4 terbaik lah. Susunan 4 yang terbaik, mungkin itulah yang saya ambil. Tak ada masalah. Ya, boleh. It's okay. Teruskan, lagi bagus. Dah ready dah. Standby saja. Sekarang kan cuti. Betul kan? Tumpang cuti ni buat aja lah. Apa susahnya? Boleh. Teruskan.
Okey, ada lain-lain? Sir, Ya. jap. Ni nak tanya, kan kita anggaran kan kita punya yang ni lah yang tugasan satu tu anggaran untuk kita LM. Okey. Yang saya cakap rakaman makro teaching tu, kita guna tajuk yang kita tulis tu. Iya. Ataupun sebabnya yang ini saya anggarkan dalam bulan 7. Kalau bulan 7 1 2 3 4 tu tak sampai. Bukan. Untuk tujuan ini, pilih satu waktu. Tuan-tuan boleh ajarkan aja, tak ada masalah. Kadang-kadang bulan 7 tu kita ambil satu waktu untuk kita mikro dan makro ni saja. Pilih satu untuk tujuan itu tak ada masalah. Tuan-tuan boleh adjust. Baik. Direct terus, ini yang saya beritahu dahulu kan. Bahawa yang penting hasilkan pengajaran makro secara yang baik. Let's say lah kalau 30 minit ataupun 60 minit satu waktu atau dua waktu terpulang buat yang terbaik. Kemudian fikirkan kemahiran apa yang tuan-tuan nak ambil. Sebab mikro ni kecil, tadi saya sebut kan. Tuan-tuan nak pastikan di bahagian mana? Okey, di bahagian set industri. Di sini cut. Bagi simple je kerja, jangan penat-penat. Cut di bahagian set industri. Sebab tuan-tuan rasa okey, set industri je lah. Ada kelemahan sikit macam mana nak tarik minat dan sebagainya. So video itu 5 minit je, lebih kurang untuk mikro. Ataupun kemahiran menyoal. Nanti di bahagian tertentu ketika menyampaikan pengajaran sepenuhnya, tengok. Pastikan tuan-tuan melaksanakan teknik menyoal. Nanti cut video itu di bahagian teknik penyoalan itu. Bagaimana penyoalan yang tuan-tuan lakukan dalam kelas. Atau nak tengok pula di bahagian penutup. Saya kata atau bahagian penutup. So, tengok video tu di bahagian penutup. Cut di situ. Jadi nanti berikan penjelasan, ulasan berdasarkan kepada cara mana kita nak mengenal pasti micro teaching kita benar-benar berkesan. Bagi ulasan, ya. Contohnya mengapa kemahiran itu yang perlu dilihat, ya. Dan kemudian apakah kelemahan-kelemahan yang masih berlaku dalam pelaksanaan micro teaching yang itu. So, cadangkan apa penambahbaikan yang dirasakan boleh untuk memperbaiki keadaan tersebut. Jadi kalau ada waktu, ni saya tak semestinya wajib. Kalau ada waktu, pada waktu yang lain, buat satu lagi rakaman untuk melihat pusingan yang kedua. Bahagian itu saja. Katakan bahagian set industri, tengok rakaman yang kedua. Sebab kita nak buat compare reason, ya, perbandingan antara set industri 1 dengan set industri 2 ini, adakah sudah perubahan? Ya. Kalau ada perubahan, alhamdulillah itu menunjukkan bahawa tuan-tuan sudah faham dalam menilai diri sendiri apa sebenarnya yang hendak dibaiki dalam micro teaching. Ya. Itu lebih baik rather than tengok satu beri ulasan. Jadi kita tak nampak. Tapi kalau ada yang satu lagi setelah tuan-tuan buat penilaian kendiri itu, ada satu lagi. So ada dua. Jadi yang kedua itu sudah pastinya sesuatu yang lebih baik. Dipecah-pecahkan sajalah.
Boleh ya? Ada lagi nak tanya? So nak tanya, Hmm. untuk set RPH tu kan kena buat 3 ataupun 4 lah ataupun lebih lah, tak kisahlah kan. Ya, okey. So untuk tahun tu boleh tak, macam saya ngajar tahun 3 dengan tahun 5. So saya kena buat RPH tahun 3 dengan tahun 5. So kena buat tahun 5 saja ke saya kena pilih? Pilihlah mana-mana satu, tak perlulah pilih je mana banyak-banyak. Sekejap bawah, sekejap atas, payahlah kan. Satu je lah. Okey. Sebab nanti kalau latihan mengajar, kelas yang cikgu nak buat latihan untuk dikawal selia itu, cikgu yang pilih. Tuan-tuan pilih. Okey, boleh pilih Ya, boleh. Sebab pilihan itu ditetapkan. Contohnya saya akan jadi penyelia ya. Contohnya saya akan jadi penyelia. Jadi yang termasuk katakanlah 10 waktu tu tuan-tuan akan pilih sendiri. Yang mana tuan-tuan nak pilih? Contohnya subjek A. Yang kita nak yang mana? Okey, katakan yang darjah 5. Jadi 3 tak payahlah. 5. So 10 waktu itu merujuk kepada darjah 5. Kecuali kalau darjah 5 itu tak cukup waktu, tuan-tuan mengajar 5 waktu je atau 6 waktu. Okey, 6 waktu. Tuan-tuan kena mengajar minimum 10. So 4 waktu lagi ada pada darjah 3. Maka dua kelas ini kena diajarlah, kena masuk dalam jadual. Tapi kalau dah cukup satu kelas itu 10 waktu, dan itu je lah. Tuan-tuan pilihlah yang itu, bagilah yang itu untuk diselia. Jadi saya akan datang contohnya menyelia yang darjah 5 lah. Walaupun tuan-tuan mengajar darjah 3, tetapi itu tidak disenaraikan sebagai mata pelajaran untuk diselia, jadi dia tidak akan diselia. Penyeliaan atas pilihan pelajar. Boleh Boleh, terima kasih Sir. Jangan susah hati. Enjoy, happy. Ada lain? Tanya, gunakan peluang ini nak tanya. Dan make sure ya, skor A semua ni. Sebab tak ada periksa. Khusus yang tak ada periksa ni sangat mudah untuk skor A. Biasanya waktu buat tu baru ada soalan. Bukan, waktu buat tu takut you all sibuk. Sekarang ni kan ada waktu yang perlu disiapkan. Boleh dah mula ya, sepatutnya. Bila sudah time buat tu, tuan-tuan dah sibuk dah. Saya percaya tak ada soalan dah. Tak sempat untuk menyoal. Okey. Jadi kita berhenti rehat 10.30. Jadi kita kalau ada persoalan-soalan boleh tanyakan kan. Kalau tak ada, kita berhenti dulu awal sebelum kita masuk ke bahagian tajuk yang baru hari ini. So tak ada ya? Okey, alhamdulillah. Kalau tak ada, kita berhenti rehat. Kita masuk balik dalam pukul 10.55. Pukul 11 lah. Saya bagi rest pukul 11. Saya pun lapar, tak minum lagi. So kita rehat, masuk balik pukul 11 untuk diteruskan satu tajuk yang baru ya.